Jadi risiko yang paling besar ialah kalau sekiranya kesatuan ini tak dapat dijaga dan ada perpecahan. Dia tak ada big brother dah dengan cara kita mengambil pengajaran, tapi kita move on dan kita bina sejarah baru. Betul, harapan rakyat amat tinggi kepada kita. Tapi harapan rakyat yang sebegitu tinggi itu dibina oleh kita sendiri dalam Pakatan Harapan, dalam PH. Jadi nak tak nak kita terpaksa hadapi hakikat bahawa kita menanggung kesan daripada janji-janji yang kita taburkan. And this is the price you pay when you take a populist approach in politics. Bila kita tawarkan agenda politik berbentuk populisme, maka harga yang kita kena bayar tu ialah kita kena deliver immediately. Kalau tidak, maka populariti kita akan jatuh. Dan ini yang berlaku dalam Pakatan Harapan. Kita janji benda lain, kita buat benda lain, maka rakyat kata mana dia benda-benda yang aku minta kau tak bagi, benda-benda yang kau janji pun kau tak bagi. Jadi ini menyebabkan berlaku rasa tak puas hati. Saya tak rasa adil kalau kita katakan bahawa terlalu awal untuk rakyat rasa tak puas hati. Saya rasa benda-benda yang kita patut deliver, kita patutnya ada perancangan daripada awal lagi kita explain. Ini kita akan buat masa ni, ini buat masa ni, ini yang kita buat masa ni. Kalau jadual tu jelas, maka orang boleh faham. Ini dahlah implementation plan tak berapa jelas. Communication plan pun fail. Kalau ingat masa PH dulu, antara benda yang kita selalu timbulkan ialah communication, penerangan kepada rakyat tidak disusun dengan sebaiknya, tak kenalah dengan kualiti kita sebagai kerajaan. Jadi kelemahan-kelemahan ini menyebabkan memang saya rasa wajarlah rakyat rasa you dah bina harapan kami setinggi gunung, tiba-tiba you kata tak boleh buat. So apa faedahnya kita pilih kerajaan itu? Ini kali pertama dalam negara kita, dia ada beberapa benda yang sebenarnya pertama kali berlaku dalam negara. Pertama kali berlaku pertukaran kerajaan tanpa ada pilihan raya. Pertama kali juga berlaku dalam sejarah negara kita, gabungan yang mentadbir negara adalah gabungan yang dibentuk selepas pilihan raya. Sebelum ni masuk pilihan raya dah ada gabungan. Ini adalah gabungan yang dibentuk selepas daripada pilihan raya. Jadi dalam kali pertama kita berlaku keadaan begini, sudah pasti ada cabaran-cabarannya. Tapi relative to the challenges, saya rasa prestasi yang ditunjukkan oleh kerajaan sekarang dalam membela nasib rakyat adalah prestasi yang amat baik relative to the challenges yang ada. Kita tengok pengiktirafan yang kita dapat baru-baru ni, yang terbaru, kita berjaya menganjurkan sidang APEC. Ini sidang global yang dihadiri oleh pemimpin-pemimpin tertinggi dunia dari mewakili negara masing-masing, tapi kita anjurkan dalam norma baru menggunakan teknologi terkini untuk sidang video conference ya. Kita berjaya buat. Ini satu kejayaan negara yang kita berjaya buat persidangan yang sebegitu besar tahapnya. Kita juga berjaya menangani krisis COVID kita. Adalah naik turun bilangan kes COVID-nya, tapi kalau dibandingkan dengan apa yang berlaku di seluruh dunia, maka sebenarnya kita jauh lebih baik berbanding banyak negara-negara yang jauh lebih maju daripada kita. Ini kejayaan besar Kerajaan Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin. Di waktu yang sama, betul rakyat kita semakin lama semakin terhimpit oleh krisis COVID, krisis kesihatan yang membawa kepada kemungkinan berlakunya krisis ekonomi. Tetapi dalam himpitan yang melanda negara ini, rakyat tetap terbela, pelbagai pakej rangsangan ekonomi diberikan. Jadi ini semua kejayaan-kejayaan yang dicapai dalam jangka masa yang amat pendek, dan kita teruskan lagi selepas ini. Jadi kalau nak dinilai prestasi Kerajaan Perikatan Nasional, saya rasa dibandingkan bukan saja dengan negara-negara lain, tapi dibandingkan juga dengan realiti semasa dalam negara kita, prestasinya bagi saya amat baik sekarang. Saya rasa kita dah jumpa formula sikit sebanyak, tapi kekuatan utama yang ada dalam Bersatu ni, kalau saya boleh katakan, ialah fokus kita kepada menjaga kebajikan rakyat. Dan ini menyebabkan rakyat dapat tengok bahawa kita bersungguh-sungguh
nak memastikan nasib mereka terbela, ekonomi dapat dibina kembali, peluang pekerjaan dapat diwujudkan lagi, peluang-peluang untuk pakcik-makcik yang jadi peniaga kecil dan inilah small and medium enterprise ni mencari rezeki dapat dibuka kembali. Jadi bila kita fokus kepada benda begini, maka rakyat tengok bahawa kita benar-benar serius untuk menjaga mereka. Dan saya rasa selagi mana kita teruskan dengan budaya ini, maka kita akan terus dapat sokongan daripada rakyat. Dan inilah arahan yang amat jelas yang Tan Sri Muhyiddin bagi. Hentikan semua pertelagaan politik yang tak perlu, tetapi fokus kepada macam mana cara nak jaga kebajikan rakyat supaya tidak ada yang terus terhimpit disebabkan krisis ekonomi, krisis kesihatan yang melanda negara. Saya rasa fokus ini, pandangan saya baik untuk Bersatu, baik untuk Perikatan Nasional, fokus kepada menjaga kebajikan rakyat, menunjukkan keprihatinan kita. Politik prihatin ini perlu dijelmakan dalam tindakan. Itu arahan yang kita terima dalam Perhimpunan Agung tahunan baru-baru ini. Persediaan kita kepada pilihan raya dan terutamanya mestilah dalam bentuk menunjukkan keprihatinan kita untuk menjaga kebajikan rakyat. Dan kalau kita boleh berpegang dengan arahan, dengan nasihat tersebut, saya rasa kita boleh yakinkan rakyat bahawa kita selayaknya untuk meneruskan memegang tampuk kepimpinan negara. Seperti mana parti-parti lain semuanya dalam satu gabungan, kita menumpang kekuatan semua parti lain. Kalau tidak, baik tak payah buat gabungan. Kalau masing-masing jadi hero, kita tanding sendiri je, tak payah buat gabungan. Tapi budaya politik Malaysia ini daripada awal merdeka lagi ada gabungan. Sebab apa? Sebab tidak ada satu parti yang boleh kata dia mewakili kekuatan keseluruhan negara. Jadi saya rasa kita tak realistik lah kalau kita kata kita tak perlu menumpang kekuatan siapa-siapa. PAS menumpang kekuatan UMNO, UMNO menumpang kekuatan PAS, UMNO menumpang kekuatan Bersatu, Bersatu menumpang kekuatan UMNO. So dia ada cross linkages antara kekuatan masing-masing. Di mana parti A lemah, di situ parti B cover. Di mana parti B lemah, di situ parti C cover. Dan ini budaya politik baru yang mana dia tak ada big brother dah. Dia akan ada semua yang saling memperkukuh antara satu sama lain. Dan di sini nanti yang kita akan nampak keikhlasan dalam kita nak memastikan kesatuan ni. Saya rasa risiko paling besar ialah perpecahan sesama kita. Terutamanya dalam gabungan Perikatan Nasional. Realitinya politik Malaysia ini sekarang tidak ada mana-mana parti yang boleh dapat absolute majority dalam parlimen. Hampir mustahil lah saya rasa ada mana-mana parti yang boleh dapat lebih daripada separuh kerusi parlimen untuk dia sahaja. Jadi dalam keadaan sebegitu, kalau sekiranya kita nak pastikan kita mengekalkan amanah yang diberi oleh rakyat untuk kita memimpin negara ini, maka kesatuan itu perlu dijaga. Kesatuan ini bagi saya satu benda yang amat berharga. Kita dah lihat apabila parti-parti tonggak dalam negara, parti-parti Melayu, Islam, Bumiputera, Peribumi ini berpecah, maka yang dapat peluangnya ialah mereka yang tidak menyokong agenda agenda untuk politik Bumiputera, politik Melayu ini. Jadi risiko yang paling besar ialah kalau sekiranya kesatuan ini tak dapat dijaga dan ada perpecahan. Dia kalau dilihat parti-parti politik lain, dia ambil masa banyak tahun sebelum berlaku perpecahan. Jadi untuk Bersatu ni kita boleh lihat ada baik dan ada buruknya. Apabila berlaku perpecahan, yang tak eloknya berlaku perpecahan lah, itu memang satu benda yang tak elok dan kita sedih dengan kehilangan tokoh-tokoh besar dalam parti. Kita tak boleh nafikan jasa yang ditunjukkan oleh Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Mukhris dalam membina Bersatu daripada tidak wujud kepada wujud sehingga menang. Jadi ini jasa yang mereka ada dan kita kena iktiraf bahawa itulah jasa yang mereka tunjukkan. Tetapi apabila berlaku perpecahan, saya rasa kita bernasib baik sebab perpecahan ini berlaku di peringkat parti masih amat muda.
Jadi taklah sampai terlalu besar perpecahan dan perbezaan pandangan, dia masih boleh diuruskan. Dan alhamdulillah setakat ini saya rasa Tan Sri Muhyiddin menunjukkan bahawa beliau bersungguh-sungguh mahu membina parti ini, yang mana beliau merupakan pengasasnya. Idea untuk menubuhkan Bersatu datang daripada Tan Sri Muhyiddin, yang lain-lain datang untuk menyokong idea tersebut. Jadi ini parti yang diasaskan oleh Tan Sri bersama rakan-rakan, dan sekarang ini beliau diberi sepenuh kepercayaan oleh parti untuk memimpin parti ini di masa akan datang. Jadi perbezaan pandangan yang wujud sebelum ini, perpecahan itu saya rasa satu episod yang telah berlaku dan boleh kita letakkan dalam satu babak sejarah Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Tetapi sekarang ini, kalau babak sejarah itu mungkin babak ketiga contohnya, mungkin bab ketiga, kita dah sampai ke bab keempat, bab kelima. So kita boleh move on, kita boleh berjalan terus dalam perjuangan politik kita dengan cara kita mengambil pengajaran apa yang berlaku sebelum ini. Jangan kita lupakan jasa orang terdahulu, tapi kita move on dan kita bina sejarah baru dari bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin.